Setiap manusia inginkan bahagia. Aku juga tersangat mendambakannya. Tanpa disedari, yang aku kejar selama ini hanyalah keluarga, harta, kereta dan semua isi dunia. Adakah ini sumber dan puncak kebahagiaan yang sebenarnya? Ini semua hanyalah bersifat sementara. Akan sampai satu masa nanti ini semua akan berakhir juga. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku puncak kebahagiaan yang sebenarnya. Amin. Ya Allah. Ada manusia yang berhajat dan perlu kepada Allah hanya ketika dia susah, ketika dia senang, dia lupa Allah sebab dia tak perlu dah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha sucimu ya Allah. La ilma lana, tidaklah kami ini memiliki sebarang ilmu pengetahuan illa ma 'allamtana, melainkan sedikit sahaja daripada yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah wahai Tuhan, engkaulah yang layak memiliki segala ilmu pengetahuan dan engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya yang ada pada kami ini, melainkan kami bergantung harap kepada-Mu yang maha tinggi dan maha agung kekuasaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Perbincangan kita sudah masuk ke topik yang seterusnya, iaitu ke topik yang ke-16, yang mana kita nak bincangkan berkenaan dengan puncak kebahagiaan yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan satu keadaan tuan-tuan pernah masuk ke restoran. Bayangkan satu restoran yang penuh dengan hidangan, yang mana hidangan itu bentuk buffet tuan-tuan. Tuan-tuan berada di dalamnya berjam-jam, tuan-tuan makan. Boleh makan apa saja. Duduk di situ, makan, habis boleh tambah, boleh tukar lauk, boleh tukar hidangan, boleh pilih satu-satu, mana-mana saja boleh makan. Tuan-tuan diberi masa 2 jam, 3 jam berada kat situ. Makanlah sepuas-puasnya. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam tu dengan seronok, dengan rasa nikmat, makan sedap dan sebagainya. Cuba kita throwback sikit sekejap di belakang. Beberapa jam sebelum itu, yang mana sebelum tuan-tuan melangkah ke restoran tersebut, sebelum tuan-tuan menjamah makanan yang ada disediakan pada restoran yang buffet tersebut, tuan-tuan yang tuan-tuan boleh pilih itu, sebelum itu tuan-tuan dalam keadaan baru saja kereta tuan-tuan pancit tengah jalan, kemudian mengalami kesusahan dalam tengah waktu panas itu, terpaksa berjalan hampir 3 km. Wah, jauh tuan-tuan. Kemudian dalam keadaan panas, berpeluh, rasa haus, dahaga. Kemudian tuan-tuan dan nampak restoran tersebut dengan sedikit kita kata bekalan dalam poket tuan-tuan. Tuan-tuan kata, bolehlah kita makan makanan buffet. Wah, rasa buffet kan. Bila melangkah masuk ke dalam restoran tersebut, saya nak tanya tuan-tuan, mana lebih tuan-tuan rasa sangat nikmat ketika mana tuan-tuan merasai teguk air yang pertama tuan-tuan minum air di dalam restoran tersebut, ataupun suapan yang terakhir tuan-tuan rasa dalam restoran tersebut? Mana lebih nikmat? Kalau tanya saya tuan-tuan, Allah yang paling nikmat adalah waktu menunggu hampir-hampir nak teguk air tu pun dah mula rasa nikmat, dan tegukan yang pertama tu, itu adalah nikmat yang paling besar sepanjang berada di situ.
Ya betul, selepas itu saya menikmati makanan yang lazat, saya menikmati hidangan yang baik-baik, best, makan sedap, nikmat rasanya. Tetapi kalau nak dibandingkan, nikmat mana yang paling saya rasa, wah, yang ini paling nikmat rasanya, maka jawapan saya secara peribadi, jawapan saya adalah ketika saya meneguk air yang pertama. Kenapa? Sebab ketegukan yang pertama itu saya sedang berada di dalam kehausan. Saya sangat berhajat kepada air. Saya sangat perlukan kepada air. Bahkan kalau worst case lagi, lebih teruk lagi, kalau dalam keadaan saya benar-benar memerlukan, kalau tanya saya nak makan nasi goreng ke nak minum air sejuk, sudah pasti saya akan minta minum air sejuk dulu, sebab tegukan yang pertama itu nikmat. Allahu Akbar. Dan begitulah yang berlaku kepada kehidupan kita. Nikmat itu adalah satu keperluan dan hajat yang kita dapat penuhi. Bila kita teguk air itu, kita sedang berhajat kepada air, maka air itu sangat nikmat kita rasakan. Baik, relatekan dengan kehidupan seharian kita. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kehidupan manusia tidak berasa nikmat? Kenapa dalam hidup kita seringkali kita mempersoalkan kenapa tak seronok hidup kat dunia? Kenapa hidup kat dunia ni rasanya terbeban, rasa tension, hidup kat dunia ni rasa tak ada makna? Maka tanya pada diri, adakah keperluan dan hajat tuan-tuan untuk kehidupan dunia ini sudah pun dipenuhi? Itu persoalannya. Maka pada hari ini kita nak bawa pada perbincangan surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, firman Allah Subhanahu wa taala, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ya Allah, bukannya jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Dalam konteks ayat ini berkait rapat dengan ayat sebelumnya, iaitu kita minta Allah tunjuk dan pandu kita ke jalan yang benar dan lurus. Itu kita dah bincang sebelum ini. Sambungannya adalah, apakah makna jalan yang lurus tadi? Jalan yang lurus adalah jalan istiqamah yang telah dilalui oleh orang-orang yang mana mereka inilah orang yang telah mendapat nikmat sebenar dalam kehidupan. Maka kita nak lihat apakah makna nikmat dan siapakah mereka yang telah pun benar-benar mendapat nikmat tersebut. Kembali semula kepada nikmat tadi. Maka nikmat ini adalah suatu kelazatan, suatu kesenangan, suatu keenakan yang dirasakan pada diri. Dia melibatkan perasaan kita puas hati dan merasai enaknya sesuatu tersebut. Itulah nikmat, tuan-tuan. Sesuatu yang dirasai apabila hajat dan keperluan kita dapat dicapai dalam urusan kehidupan. Maka bila kita, contohnya tadi, kita haus sangat, tiba-tiba ada air, maka ketika itu kita teguk air dengan penuh nikmat. Ketika kita rasakan kita ini perlukan kasih sayang, tiba-tiba datang seorang yang berupa pasangan hidup yang mendamaikan, masa itu kita rasa sangat nikmat. Dan nikmat-nikmat dunia yang lain yang mana memenuhi keperluan hajat kita, maka ini adalah nikmat. Maka dapat nikmat bermakna kita dapat bahagia, sebab dia berkait dengan perasaan. Maka apabila dapat nikmat, bermakna kita telah pun merasai bahagia. Allahu Akbar. Dan kenapa tegukan air yang pertama tadi itu adalah nikmat? Kerana ia memenuhi hajat dan keperluan
yang sangat-sangat mendesak untuk kita dapatkan. Maka ketika kita rasai air tersebut, maka ia adalah satu nikmat. Maka sesuatu yang memenuhi hajat dan keperluan, itulah nikmat. Sesuatu yang memenuhi hajat dan keperluan, maka ketika mana kita rasakannya, maka itulah nikmat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, maka sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa hajat kita dan apa keperluan yang paling asas, kita dah bincang, kita dah cuba dalami, selami, hayati bagaimana jiwa seorang hamba ini sentiasa merasakan hajat dan keperluannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa dia rasakan Tuhan pemilik diri ini sangat-sangat diperlukan perhatiannya, sehinggakan kita akan buat apa sahaja untuk mendapat cinta dia, mendapat redha dan kasih sayangnya. Kita akan buat apa saja. Maka ketika mana seorang hamba rasa berhajat dan perlu kepada Allah, dan bila dia dapat apa yang dihajatkan tadi, maka dia akan rasa itulah nikmat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hajat dan keperluan yang paling asas seorang hamba kepada Allah, yang hidup di dalam alam dunia ini, yang merasakan diri ini milik Allah. Maka apa hajat kita, apa keperluan asas kita? Keperluan kita adalah mendambakan, dahagakan, meraihnya cinta Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah, pembelaan Allah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang kita nak rasakan apabila Allah menyatakan ada golongan yang memang telah pun Allah beri nikmat kepada kehidupan mereka. Kita nak tengok siapakah mereka ini. Dan sudah tentu apa yang Allah ceritakan ini berkenaan dengan nikmat, itulah nikmat yang hakiki. Ketika mana manusia merasakan apabila dia memenuhi keperluan kewangan dia, dia rasa nikmat, tetapi nikmat itu sekejap. Nikmat itu bersifat sementara. Ketika dia berhajatkan kepada pasangan, dia dapat pasangan, maka itu adalah nikmat, tetapi nikmat itu sementara. Ketika mana dia berhajat dan impikan, perlukan sebuah rumah untuk dia, sebuah rumah untuk dia berlindung, bahkan rumah yang besar dan gah untuk dia duduk dengan selesa, bila dia dapat, dia merasakan itu adalah nikmat, tetapi nikmat itu adalah sementara. Ketika mana dia rasakan apa sahaja keperluan hidup dia, memenuhi kehendak nafsu dia, bila dia dapat, memang kita akan rasa nikmat, tetapi yakinlah nikmat itu adalah nikmat sementara. Kenapa sementara, tuan-tuan? Yang pertama adalah apabila nikmat itu berkaitan dengan nafsu, kita kena sedar nafsu kita tidak pernah puas dan sentiasa menginginkan yang lebih, lebih dan lebih. Daripada gaji 500, bestnya dapat 500. Dapat saja gaji 500, oh bestnya kalau dapat 1000. Dapat gaji 1000, oh bestnya kalau dapat 3000. Bertambah keinginan hawa nafsu kita. Sebab itu sampai ketua, kalau kita mengikut hawa nafsu, dia tidak akan membawa kita kepada kepuasan dan kebahagiaan, kerana sentiasa ada keinginan-keinginan yang baru. Tetapi ketika mana seorang hamba mendapat kebahagiaan ataupun hajat dan keperluan yang sebenar, maka hajat dan keperluan yang sebenar ini adalah ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan perlindungan serta bantuan untuk terus kekal berada di atas jalan ketaatan, iman dan juga Islam. Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Maka di saat manusia lain melihat hajat-hajat yang berbeza dan pelbagai, orang yang beriman melihat hajat dan keperluannya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sanggup berlapar kerana penuhi hajat dan perintah Allah. Berpuasa bagi contoh. Saya rasa bahagia apabila saya mengeluarkan harta untuk bersedekah, berinfak, kerana itu adalah
cinta dan kasih sayang Allah. Allah suka saya buat begitu, walaupun saya nampak duit dalam poket saya berkurangan, tetapi saya faham dan yakin inilah nikmat yang sebenar. Kerana nikmat yang sebenar adalah apabila Allah redha kepada saya. Inilah fokus orang beriman. Ketika mana melihat nikmat di dalam dunia, nikmat itu adalah apabila diri dan hatinya bersama dengan Allah. Sentiasa ada kebersamaan dengan Allah. Sentiasa ada hajat dan keperluan untuk dapat panduan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka ketika manusia lain melihat perkara-perkara lain sebagai hajat dan keperluan, bagi orang yang beriman, hajat dan keperluannya hanyalah Allah. Apabila dia meletakkan hajat dan keperluannya hanyalah Allah, maka pada ketika itulah dia mencari harta juga untuk dia manfaatkan kepada jalan Allah redha, Allah suka. Dia cari keluarga juga, dia nak cari keluarga yang boleh mendatangkan sukanya Allah pada diri dia. Dia nak buat ibadah di dalam rumah dia. Dia nak buat tanggungjawab yang Allah suruh dalam rumah dia. Dia nak laksanakan perintah-perintah Allah terhadap ahli-ahli keluarga dia. Dia akan bentuk anak-anak mengikut acuan daripada Islam, akhlak-akhlak yang baik daripada sunnah Rasulullah. Dia akan nampak pendidikan Islam adalah satu pendidikan yang utama, yang mendasari pendidikan dan kemahiran-kemahiran yang lain. Ini adalah tanda dia sudah melihat nikmat yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, umpama sang pengembara yang sedang kehausan, umpama kita yang berjalan tadi, saya beri gambaran tadi, berjalan sangat haus dan dahagakan kepada air seteguk. Itulah nikmat yang sentiasa dihajati ketika mana kita sedang kehausan. Maka kita berusaha bersungguh-sungguh mencari air, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan seteguk air, rasa hajat dan keperluan. Maka begitulah gambarannya apabila orang beriman sentiasa diberikan rasa oleh Allah berhajat dan perlu kepada Allah sentiasa. Ada manusia yang berhajat dan perlu kepada Allah hanya ketika dia susah, ketika dia senang dia lupa Allah sebab dia tak perlu dah Allah. Waktu susah dia duduk dekat tikai sejadah, kan, menitih air mata minta Allah bantu, minta Allah bantu. Tapi bila dia dah senang, dia lupa Allah, bahkan dia lawan Allah. Dia buat derhaka kepada Allah, dia maksiat kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Tapi orang yang diberi nikmat ini, sama ada dia kaya ataupun dia miskin, dia susah ataupun senang, dia dalam keadaan lapang ataupun sempit, apa yang dihajatkan hanyalah Allah redha dengan apa yang dia buat. Apabila dia sudah melihat kekayaan itu bukannya nikmat semata-mata yang hakiki, kekayaan itu bukan nikmat yang hakiki, tetapi kekayaan itu adalah alat untuk mencari redha Allah. Kekayaan itu adalah alat untuk bersyukur. Allahu Akbar. Kita kena garapkan hati kita. Allah beri nikmat dunia kepada kita, ini adalah alat untuk kita bersyukur, sahabat-sahabat. Alat untuk kita tambah dan rasa kesyukuran kita, lantas rasa perlu kepada Allah sentiasa. Allah tambah lagi nikmat, rasa senang lagi. Orang tengok, wah, sudah baguslah hidup awak ni sekarang ni. Dulu agak nampak macam sempit, sekarang makin lapang. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah itu merupakan alat untuk dia bersyukur, merupakan alat untuk dia menjadi lebih tawaduk lagi kepada Allah, lebih rasa tunduk lagi kepada Allah, lebih rasa, ya Allah, aku berhajat kepada kamu, tolong jaga aku ya Allah. Jangan jadi macam Qarun, jangan jadi macam Haman, jangan jadi macam Fir'aun, jangan jadi macam watak-watak yang diceritakan dalam Al-Quran. Bila Allah beri kesihatan, beri kekayaan, wah, bertambah sombong dia. Saya takut ya Allah, tolong jaga saya. Maka kekayaan yang dia dapat, dia tahu itu adalah alat untuk dia bersyukur, lantas dia menambahkan lagi rasa hajat dan perlu kepada jagaan Allah. Jika sekiranya kemiskinan yang datang kepada dia, kesusahan hidup yang datang kepada dia, kekurangan-kekurangan dari segi material yang dia sedang alami,
maka ia juga merasakan itu adalah alat untuk dia bersyukur. Subhanallah, inilah orang yang diberi nikmat. Alat untuk dia rasa dia perlu dekat, dia perlu hajat kepada Allah, dan dia syukur kerana dia hilang yang lain tetapi dia tidak hilang Allah. Dia hilang segala-gala benda, bankrupt, dia hilang syarikat, dia jatuh saham dia dan sebagainya, tetapi satu benda yang dia sangat-sangat bersyukur, dia tetap lagi mampu sujud kepada Allah. Allah tidak hilang daripada diri dia seperti yang lain. Maka kesusahan itu menggarap dia supaya dia tambah lagi bersyukur kerana Allah masih jaga iman dia, dan dalam masa yang sama dia juga berhajat dan perlu kepada Allah. Subhanallah, indahnya hidup orang-orang yang telah diberi nikmat kerana perasaan hajat dan perlu kepada Allah. Inilah perasaan yang bila Allah campakkan rasa ini dalam diri manusia, maka itulah nikmat yang sebenar. Walaupun orang lain kata nikmat yang sebenar boleh makan sedap, nikmat yang sebenar boleh tidur lena, nikmat yang sebenar boleh pergi ke mana sahaja, bebas, boleh buat apa sahaja, nak buat apa sahaja boleh sebab saya orang kaya. Tetapi orang yang beriman, yang Allah beri nikmat kepada dia, nikmat yang sebenar, maka apa yang dirasakan, semua yang ada yang orang kata nikmat itu, itulah bukan nikmat. Tetapi nikmatnya apabila hidup bersama Allah, rasa hajat dan perlu kepada Allah, rasa nak bersama dengan Allah, rasa lemah di hadapan Allah untuk Allah bantu hidup dia. Allahu Akbar. Nikmat, tuan-tuan. Inilah nikmat. Sentiasa rasa dahagakan kasih sayang Allah, sentiasa rasa dambakan cinta Allah. Indah kan bila orang-orang yang diberikan nikmat ini melalui hidupnya. Maka mudah-mudahan kita nak contohi mereka ini, kita nak lihat, nak belajar, nak ikut jejak langkah mereka ini, seperti mana kata pakar-pakar dalam motivasi dan sebagainya, untuk jadikan diri kita, untuk usahakan diri kita ini berjaya. Kita tidak perlu nak buat sesuatu yang lain, melainkan kita ikut saja jejak dan langkah orang yang telah berjaya. Ini diajarkan besar maknanya dalam Al-Quran. Nak berjaya dalam bisnes, tengok model orang yang dah buat, yang dah proven dan terbukti itu adalah berjaya. Maka tiru model dia, belajar daripada dia, ikut dia, jadikan dia mentor. Ini yang kita belajar dalam skill-skill pengurusan dan juga bisnes. Allah ajar kepada kita, kalau kamu nak berjaya, kamu rasa kamu nak nikmat, dengan nikmat itu kamu rasa itu adalah bahagia yang sebenar, maka sekarang ini aku berikan kepada kamu step dan langkah serta contoh orang yang dah lalui jalan hidup dan terbukti inilah orang yang telah mendapat nikmat aku yang sebenar. Allahu Akbar. Maka rasa passion kita, rasa nak tahunya kita kepada siapakah mereka ini, sangat istimewanya mereka ini, terimpi-impinya kita ini. Ya Allah, aku nak jugalah macam ni ya Allah, sebab aku nak nikmat. Aku tahu nikmat inilah yang buat aku bahagia, dan bahagia yang kau berikan ini bukan bahagia yang sekejap seperti orang lain tadi. Bahagia yang ini adalah bahagia selama-lamanya, sehingga kan matinya, hidup semulanya, sehingga kita kembali kepada kehidupan yang abadi yang tak pernah habis di akhirat. Bahagia habis. Allahu Akbar. Bukan bahagia habis, tuan-tuan, bahagia habis maknanya sungguh-sungguh bahagia, tak berhenti-henti. Kita nak yang ini. Maka golongan ini telah pun diceritakan, disebut dengan jelas di dalam Al-Quran, dicerakinkan maklumat-maklumatnya oleh Rasulullah SAW. Siapakah mereka? Yang pertama adalah golongan An-Nabiyyin. An-Nabiyyin iaitu para nabi dan rasul yang mendapat wahyu daripada Allah, dipandu oleh Allah secara wahyu. Kemudian yang kedua, As-Siddiqin, orang-orang yang membenarkan janji-janjinya kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Imannya benar-benar mantap, membenarkan apa yang diyakini oleh hatinya. Yang ketiga,
golongan syuhada, mereka yang telah mempersaksikan janji-janji mereka itu di hadapan Allah sehingga mereka mengorbankan diri mereka, kehidupan mereka, mereka serahkan benar-benar, mewakafkan hidup mereka itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintah, maka Allah ambil saja daripada apa yang saya ada, saya akan beri semua. Sebab saya nak lihat agamamu ya Allah, syariatmu ya Allah tertegak di muka bumi, manusia lain mendapat kebaikan daripadanya, maka dia hidup dalam perjuangan tersebut. Dan yang keempat adalah golongan as-salihin, orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mana nanti kita akan perincikan insya-Allah perbincangan tentang 4 golongan ini. Saya sebutkan dulu. Yang pertama tadi para nabi dan rasul, an-nabiyyin. Yang kedua, para pembenar agama Allah, membenarkan dengan hati, perbuatan dan perkataan mereka, solid iman mereka kepada Allah, as-siddiqin. Yang ketiga, asy-syuhada, mereka yang telah mempersaksikan kebenaran iman mereka kepada Allah dengan menyerahkan kehidupan mereka untuk jalan Allah. Dan yang keempat adalah as-salihin, iaitu orang-orang yang sentiasa sedar kelemahan diri dan mereka sentiasa memperbaiki diri mereka, mereka sentiasa memperkemaskan iman mereka, sentiasa berusaha bertarung dengan hawa nafsu untuk mereka mencapai satu martabat, iaitu martabat hamba Allah yang benar-benar muslim, mukmin dan muttaqin. Mereka yang benar-benar nak jadi orang Islam yang sebenar, yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa, mereka melalui perjalanan itu. Maka inilah golongan yang telah mendapat nikmat yang insya-Allah kita akan bincangkan pada siri akan datang insya-Allah. Maka apa yang Allah nak daripada ayat yang kita dapat pada hari ini? Apa yang Allah nak adalah yang pertama, Allah nak saya sedar nikmat kehidupan bukanlah sesuatu yang memenuhi nafsu seperti harta dan keindahan dunia. Tetapi nikmat yang sebenar itu adalah apabila mendapat apa yang saya hajati dan apa yang saya perlukan daripada Allah, iaitu mendapat jaminan keselamatan yang berkekalan. Apa lagi yang Allah nak saya dapat? Allah nak saya kenali, saya dekati, saya cintai dan saya ikuti jejak langkah mereka yang telah diberikan nikmat kehidupan yang sebenar oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Saya nak study, saya nak belajar, saya nak dalami mulai sekarang. Siapakah mereka ini? Apakah ciri-ciri mereka ini? Bagaimanakah mereka dibantu oleh Allah dalam perjalanan hidup mereka? Dan sebagai menterjemahkan kesyukuran untuk kita kerana Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit kefahaman kepada kita dengan ayat ini, maka apa tindakan kita tuan-tuan? Apa yang perlu saya praktiskan? Apa yang perlu saya praktiskan? Maka saya perlu mendengar dan mendalami kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Saya nak cuba cari, nak belajar, nak dalami. Sebelum ini mungkin saya pernah kenal dan dengar nama-nama mereka, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, nabi-nabi yang lain, tetapi saya nak lebih lagi mendalam tentang perjuangan mereka, kisah-kisah mereka. Ini yang saya nak cuba dapatkan, nak buat dan bertindak. Yang seterusnya, apa yang saya perlu praktiskan? Maka mulai pada hari ini saya berazam untuk mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak amalkannya betul-betul. Nak latih diri untuk cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah ikon, inilah simbol kepada orang-orang yang telah mendapat nikmat oleh Allah. Yang mana daripada sunnah Rasulullah inilah turunnya ciri-ciri manusia yang siddiqin, syuhada dan salihin ini,
iaitu mereka juga mengikuti sunnah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cintai sunnah, saya nak amalkan sunnah, saya nak faham apa sebenarnya maksud sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Dan yang seterusnya, apa yang saya perlu praktiskan? Saya nak doa sungguh-sungguh, ya Allah, tolonglah pilih saya, tolonglah pilih kami, ya Allah, untuk bersama-sama dalam golongan orang yang telah Engkau beri nikmat ini, ya Allah. Tolong jaga kami, ya Allah. Kami tak mampu nak letakkan diri kami ikut mereka, nak letakkan diri kami dalam golongan mereka, melainkan hanya bantuan daripada-Mu, ya Allah. Tolong jaga kami, ya Allah. Jangan beri kami, biarkan kami tergelincir jauh daripada golongan-golongan ini, kerana kami nak bersama dengan mereka yang dapat nikmat mengenal-Mu dan mencintai-Mu, ya Allah. Tolong kami. Doa sungguh-sungguh, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita peluang untuk kita proses diri kita dekat kepada Allah dan bersama dengan perjuangan golongan-golongan yang telah mendapat nikmat yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu dulu perbincangan kita. Insya-Allah kita sambung pada siri yang akan datang. Aqulu qauli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam episod 16 ini tuan-tuan, puncak kebahagiaan yang sebenarnya. Selama ini kita mencari-cari bahagia, kita mencari ketenangan, kita mencari nikmat selama ini di dunia ini dengan harta. Kita suka bila dapat kereta, kita suka bila dapat pasangan yang baik, kita suka bila dapat anak-anak. Dan tuan-tuan, rupa-rupanya itu bukanlah sekadar nikmat yang terbaik yang kita mahukan. Rupa-rupanya semua nikmat yang kita kejar tadi itu semua Allah bagi pada orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Tetapi nikmat paling besar yang khas khusus untuk kita pada hari ini ialah tuan-tuan nikmat iman dan takwa yang Allah berikan pada kita. Jadi tuan-tuan, Allah daripada ayat ini Allah mahu kita belajar dan juga kita tahu bahawa ada golongan-golongan yang Allah telah berikan mereka ini nikmat di dunia dan dijanjikan nikmat dan kebaikan kebahagiaan mereka di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, daripada ayat ini apa yang kita boleh praktiskan ialah kita allocatekan 30 minit dalam masa sehari untuk kita belajar, kita baca, kita kaji mana-mana kisah Nabi, Rasul ataupun para soleh yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis yang sahih. Untuk apa tuan-tuan? Supaya kita menjadikan mereka teladan dan panduan hidup kita sebagai sampel, contoh dan juga panduan dalam hidup kita berhadapan dengan kehidupan yang ada pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, kerana disitulah terletaknya puncak kebahagiaan yang sebenar.